dengan teologi atau perbezaan fahaman keagamaan, kerana agama itu tak bisa berkonflik antara satu sama lain, kerana ini dua sistem idea dan sistem nilai. Dan kita lihat dalam hikayat awal ini bahawa kesenambungan dan satu usaha di kedua-dua belah pihak untuk mencari satu jalan di mana proses simbiosis dan harmoni ini dapat dijalankan dengan luas, dengan halus. Kerana saya rasa pada waktu itu apabila datangnya Islam ke rantau Asia Tenggara ini, sistem agama Hindu Buddha tu memang dah kuat. Langkah Suka tu adalah satu empire Hindu Buddha pada waktu itu. Jadi cara bagaimana untuk berinteraksi secara lembut. Dan dakwah ni adalah satu proses yang lembut, kerana dakwahnya maknanya mengundang, invitation. Dan takkan kita mengundang dengan kasar. Jadi kalau gitu, dan kedua-dua pihak ni apabila bertemu untuk kali pertama, prinsip yang paling penting pada waktu itu saya rasa adalah prinsip harmoni dan untuk mengiktirafkan kemanusiaan orang yang lain tu, the other tu, bahawa ini bukan makhluk asing tapi manusia juga dengan idea yang berbeza. Jadi saya nak faham. Jadi kita lihat cara bagaimana penulis-penulis Muslim pada waktu itu, gambaran yang mereka berikan tentang dunia Melayu yang berunsur Hindu Buddha pada waktu itu, itulah satu gambaran yang lebih kompleks, lebih saya rasa sophisticated, lebih canggih kalau dibandingkan dengan tulisan-tulisan kita lihat waktu ini. Kerana mereka sedar bahawa kepercayaan Melayu zaman pra-Islam tu ini bukan setakat satu kejahilan yang ganas atau yang tak bermoral, tapi sebenarnya ada satu sistem sosial yang hanya diubahkan sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita lihat di Jawa, apabila datangnya Islam, bagaimana Islam disebarkan di Jawa? Dengan menggunakan cerita-cerita, hikayat, kitab-kitab, malah wayang Hindu. Jadi watak Rama tu digunakan untuk menyebar dakwah Islam. Dan cerita-cerita Mahabharata, cerita Pandawa, cerita Ramayana digunakan sebagai alat-alat untuk mendakwah. Jadi ini memberi gambaran pada waktu itu orang Muslim yang datang, mereka lebih secure, lebih kepercayaan pada diri sini itu lebih kuat. Jadi oleh kerana itu tidak ragu-ragu, tidak takut dengan berdialog, tidak lari daripada peluang untuk berdialog dengan orang yang berpegang kepada idea yang berbeza. Nah, kalau kita lihat pada waktu ini buktinya ada. Buktinya ada dalam bentuk hikayat-hikayat yang ditulis. Dan ini memberi bukti bahawa pada period ini tahap pemikiran itu begitu sophisticated, canggih kalau dibandingkan dengan apa yang wujud di rantau Asia ini pada waktu ini. Kerana kita lihat sekarang ni keraguan, ketakutan, kecurigaan kepada idea-idea yang berbeza tu, itu jelas sekali. Sehingga kalau berdepan dengan idea yang baru, reaksinya adalah kita lari atau kita menyerang. Tapi untuk cuba memahami apakah idea baru ini jarang sekali. Oleh kerana itulah saya rasa di seluruh rantau Asia Tenggara ini kita menghadapi masalah dengan berdepan dengan idea-idea yang baru, khususnya aliran idea-idea yang datang melalui proses globalisasi, internet dan lain-lain lagi. Kita lihat bahawa institusi-institusi, termasuklah institusi kerajaan, agak was-was, curiga, takut dan tak mempunyai kaedah untuk menangani fenomena-fenomena baru ini dengan cara yang efektif. Kenapa sukar untuk memfokuskan kepada penerimaan intelektual? Kerana kalau kita lihat dalam zaman feudal, misalnya pemerintahan beraja,